Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang Allah dan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dapatlah kita berkumpul lagi pada malam ini untuk kita meneruskan lagi perbincangan dan kuliah kita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedar tak sedar kita sudah 58 tahun bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pengajian sirah kita. Iaitu kita telah baca kitab ini daripada awal. Sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita telah menyentuh sedikit tentang sejarah sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hinggalah selepas lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga ke fasa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang fasa selepas hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu tahun yang kelima hijrah. Ketika ini umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 57 dan ataupun 58 tahun mengikut kiraan bulan. Baik, banyaklah kita bincangkan tentang peristiwa yang berlaku pada tahun 5 Hijrah, dan banyak perkara-perkara yang besar, tajuk-tajuk besar yang telah berlaku pada tahun 5 Hijrah. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan membincangkan satu tajuk yang agak panjang sebenarnya, hingga kan ada satu surah yang turun khusus berkaitan dengan peristiwa ini, yaitu surah Al-Ahzab, yang menyentuh tentang peperangan Al-Ahzab ataupun peperangan Al-Khandaq, ataupun terjemahan Melayunya peperangan Parit. Baik, dalam kitab kita muka surat 260, tajuknya ringkasan perang Khandaq ataupun Al-Ahzab. Perang ini berlaku pada tahun ke-5 Hijrah bulan Syawal. Al-Ahzab bermaksud parti-parti atau kumpulan-kumpulan. Perang ini disebut perang Al-Ahzab kerana kaum-kaum Yahudi, termasuk Yahudi Bani Quraizah, Bani An-Nadir dan Bani Qainuqa', semuanya di Madinah, telah serta kufar Quraisy bergabung untuk menyerang Nabi SAW dan orang Islam. Ia juga dikenal dengan perang Khandaq, iaitu perang Parit, kerana orang Islam menggali Parit sebagai benteng daripada serangan kaum-kaum Yahudi dan kufar Quraisy. Parit yang digali lebih kurang sedalam 3 meter, lebar di bahagian bawah 6,5 meter hingga ke 7 meter. Di tepi parit bahagian tentera Islam dibina penahan seperti tembok setinggi 1.8 meter yang dibuat dari tanah parit yang digali. Di belakang tembok ini diletakkan batu-batuan. Sebabnya ialah ketika sebab peperangan. Sebab peperangan tadi diterangkan tentang kenapa dinamakan perang ini perang Ahzab, iaitu kerana banyaknya kumpulan-kumpulan yang bersekutu dan berkumpul sepakat untuk serang Madinah, iaitu kafir Quraisy bersama dengan kaum-kaum yang rapat dengan dia. Begitu juga dengan Ghatfan dan juga yang rapat-rapat dengan mereka. Begitu juga Yahudi telah bergabung untuk serang Madinah. Kerana itu diberi nama perang ini peperangan Ahzab, iaitu parti-parti dan kumpulan-kumpulan yang bergabung, kaum-kaum yang bergabung. Dinamakan pula perang Khandaq sebab umat Islam telah menggunakan teknik perang pertahanan menggunakan parit supaya musuh tak boleh masuk dalam kawasan kota Madinah. Itu sebab namanya. Kenapa nama perang itu dinamakan begitu.
Dalam perenggan seterusnya ingin diceritakan tentang sebab kenapa berlaku peperangan ini. Dah banyak kali kita sebut peperangan yang berlaku di zaman Nabi SAW bukan Nabi yang mulakan. Nabi SAW tidak pernah memulakan mana-mana perang. Dan Nabi SAW tidak pernah membunuh walaupun satu musuh. Ini kita kena faham baik-baik, supaya kita dapat menolak dakyah orang mengatakan bahawa Nabi SAW ni suka serang orang, suka bunuh orang, agama yang ganas dan sebagainya. Perang dan jihad hanyalah salah satu daripada hukum yang digunakan pada waktu tertentu sahaja. Bukannya itu maksud tujuan Islam yang sebenarnya. Hanya digunakan pada waktu-waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu dan sebagainya. Baik, Salman Al-Farisi radhiyallahu an mencadangkan untuk menggali parit sebagai pertahanan. Semasa menggali parit bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukjizat dan perkara luar biasa telah berlaku. Tentera musuh berkumpul ingin menyerang Madinah. Sebahagian tentera kafir untuk menyeberang parit, tetapi dilawan oleh Ali bin Abi Talib bersama tentera-tentera Islam sehingga mereka berundur. Tentera Ahzab telah ditimpa ribut dan angin yang sangat sejuk. Pasukan musyrikin menjadi kucak-kacir dan kemah-kemah mereka roboh berselerak-berselerakkan. Ia mendatangkan ketakutan kepada tentera Ahzab. Angin yang sejuk itu adalah sebenarnya tentera Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkas ceritanya. Tapi sebenarnya peperangan Ahzab ni adalah cerita yang sangat panjang. InsyaAllah saya cuba menceritakan lebih daripada apa yang ditulis dalam kitab kita ini, kerana dia adalah salah satu peperangan yang sangat getir, yang sangat menakutkan, sehingga sebahagian daripada orang Islam, khususnya orang-orang munafik yang bersama pada ketika itu, yang akhirnya mereka lari. Perasaan mereka pada ketika itu, orang kata sampai nak tercabut jantung, melihat suasana pada ketika itu. Baik, pada asalnya tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah SWT sekalian, kita telah belajar sebelum ini bagaimana Bani Nadir cuba membunuh Nabi SAW, yang akhirnya Nabi SAW telah halau mereka daripada Madinah. Mereka lari ke Khaybar. Kisah ni kita dah baca sebelum ni, yang mana kisah Bani Nadir ini telah direkodkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Hasyr. Kita dah bincangkan sebelum ni. Baik, orang-orang Yahudi, mereka tak puas hati. Mereka tak puas hati sebab mereka dihalau oleh Nabi SAW daripada Madinah. Padahal memang salah mereka. Mereka yang mengkhianati perjanjian. Dan memang sifat orang Yahudi ini, mereka adalah penipu, putar belit, hasad, dengki dan sebagainya. Jadi mereka telah merancang, yang diketuai oleh orang-orang Yahudi. Mereka, Huyai bin Khatib, Huyai, salah seorang daripada orang Yahudi, telah bersama dengan 20 orang Yahudi yang lain telah berjumpa dengan kaum Quraisy. Mereka telah sepakat, kita kena hasut Quraisy untuk serang Madinah. Dan Quraisy sahaja tak cukup, kita kena cari kabilah Arab lain juga untuk serang Madinah. Dan kita kena pakat dengan orang-orang Yahudi yang masih ada di Madinah untuk serang daripada dalam. Jadi apa yang berlaku? Mereka pun bertemulah dengan pembesar-pembesar Quraisy. Mereka hasut. Mereka sampai kata bahawa agama kamu lebih betul daripada Muhammad. Ni jahatnya orang Yahudi. Padahal mereka kenal Nabi Muhammad SAW itu memang membawa ajaran yang benar. Kita dah sebut banyak kali dah sebelum ni, orang Yahudi kenal Nabi SAW lebih mereka kenal daripada anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tetapi oleh kerana mereka hasad, dengki dengan Nabi SAW, mereka tak nak beriman dengan Nabi SAW. Bahkan
mereka sanggup jumpa orang kafir Quraisy dan beritahu bahawa agama kamu yang sembah berhala ini lebih betul. Agama kamu yang sembah berhala ini lebih betul daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai tahap macam tu. Dan mereka pun menjanjikan sekiranya kamu serang Madinah, kami akan bantu kamu itu dan ini dan sebagainya. Dan mereka telah hasut orang kafir Quraisy supaya kembalikan Marwah, kembalikan Marwah, kerana mereka dah kalah banyak kali sebelum. Dan mereka juga selepas itu bertemu dengan Bani Ghatfan. Bani Ghatfan ni pula mereka hasut sebab Bani Ghatfan ini, mereka ni boleh dikatakan perompak jalanan, Qutta'ut Turuq, iaitu perompak jalanan, lanon jalanan. Jadi mereka ni tak nak apa-apa. Mereka dari sudut politik mereka tak ganggu Madinah, dari sudut agama pun mereka tak ambil kisah. Mereka hanya nak harta sahaja. Kerana Madinah ni waktu tu termasuk negara kaya lah, dah banyak kali menang, harta rampasan perang banyak pula pokok-pokok kurma, macam-macam jenis kurma ada. Jadi Yahudi telah mainkan sentimen-sentimen macam tu kepada Bani Ghatfan. Kalau kau menang, kalau kamu bantu kami untuk serang Madinah, nanti harta yang dapat daripada Madinah kami akan beri kamu ini dan itu. Bahkan kami sendiri akan beri harta kami daripada Khaybar. Khaybar pun tempat banyak kurma hingga ke hari ini. Khaybar ni adalah salah satu daripada tempat tanah pokok-pokok kurma yang sangat banyak di sana. Baik, apabila dijanjikan begitu, Bani Ghatfan pun suka, dan mereka telah menghantar secara totalnya Quraisy dan juga Ghatfan 10,000 tentera. Bayangkan 10,000 datang daripada Mekah dan juga daripada arah utara Madinah, bergerak menuju ke Madinah. Kalau kita ni dekat highway ada 1-2 kereta ataupun lori tentera lalu pun, kita akan cakap dengan anak atau cucu kita, tengok tu tentera, askar, lori askar. Kena pula kalau ada kereta tank, kena pula kalau ada kereta kebal lalu kat highway, kita macam jakun, ataupun kita, maksudnya benda yang menarik, seronok, ataupun yang gah, benda yang kita nak ceritakan. Bayangkan 10,000 tentera datang menuju ke Madinah dalam keadaan dengan senjata-senjata dan sebagainya. Jadi mereka telah datang ke arah Madinah, dan Madinah ketika itu Nabi SAW, seperti mana biasa, Nabi sentiasa pasang spy dalam negara-negara musuh. Nabi SAW bukan goyang kaki dengan ibadat saja, tuan-tuan dan puan sekalian. Kerana agama Islam ni bukan hanya agama ibadat, dia agama yang sempurna dari sudut ibadatnya, dari sudut dakwahnya, dari sudut muasyaratnya, muamalatnya, akhlaknya, pemerintahannya dan sebagainya. Satu agama yang sempurna. Ini Nabi SAW apabila dapat berita tentang Yahudi yang telah mengumpulkan 10,000 tentera, Nabi SAW telah berbincang dengan para sahabat, macam mana nak buat ni. Pelbagai pendapat dicadangkan pada Nabi SAW. Maka sampailah giliran Salman Farisi radhiyallahu an. Salman Al-Farisi ni, dia adalah sahabat Nabi yang datang daripada Farsi ni mana? Sekarang ni dipanggil Iran, Afghanistan. Ini bahagian Farsi, orang-orang Farsi, berbahasa Farsi. Panjang cerita dia bagaimana dia boleh datang ke Madinah. Yang penting dia telah memberi cadangan, wahai Rasulullah, kami di Farsi sana, kami akan gali parit ataupun akan bina tembok yang tinggi untuk berhadapan dengan musuh yang banyak macam ni. Nabi SAW pun telah menerima cadangan untuk gali parit. Maka diagihkan tugasan setiap 40 hasta diambil tanggungjawab oleh 10 orang sahabat. Dia agihkan tugasan. Dan tanah di Madinah, tuan-tuan dan puan sekalian, kita yang pernah pergi Madinah, Mekah ni, kita tahulah tanah bumi mereka ni bukan macam tanah kita. Tanah kita ni tanah merah, tanah gambut, tanah liat,
Guna cangkul biasa pun dah gembur dah tanah. Tetapi di zaman Nabi SAW di Mekah tu, di Madinah tu, tanah dia tanah batu. Kalau sekarang ni kita tengok mereka nak pecahkan batu tu pun guna macam-macam alat, kan? Macam-macam alat mereka gunakan. Bayangkan pada ketika itu macam mana Nabi SAW cuba menggali parit yang dalamnya kita dah sebut tadi berapa, 3 meter dan sebagainya. Iaitu dalam ni tu, kalau orang turun nak naik semula susah. Musuh kalau turun nak melintas masuk ke Madinah, mereka tak boleh nak sambil dengan bawa pedang, bawa itu dan ini, tak boleh, susah. Dan kalau kuda nak melompat pun, kuda yang hebat nak melompat pun tak boleh nak lepas. Jadi apa yang berlaku? Nabi SAW telah agih-agihkan tugasan. Dan dalam ketika para sahabat sibuk membahagikan ataupun menjalankan tugasan masing-masing, ada beberapa mukjizat berlaku. Ada beberapa mukjizat berlaku. Antaranya yang diceritakan selepas ini nanti dalam kitab kita, saya ringkaskan. Antaranya ada seorang sahabat Nabi SAW, dia kesian tengok Nabi. Nabi lapar, Nabi dah tak fikir makan dah, tak ingat makan dah, sibuk sebab nak kena siapkan ni, parit kena siapkan sebelum tentera musuh sampai. Dan ini kali pertama, pengalaman pertama mereka gali parit. Jadi Nabi SAW kerahkan para sahabat, Nabi sendiri gali parit. Ketika itu umur Nabi 57 tahun. Kalau kita dah pencen dah, tapi Nabi gigih. Dia ada seorang sahabat ni kesian tengok Nabi SAW. Dia pun balik rumah kejap. Dia minta izin Nabi, wahai Rasulullah, minta izin balik rumah kejap. Nabi izinkan. Balik rumah, dia cakap dengan isteri dia, ada apa kat rumah kita yang boleh dia beri makan pada Nabi SAW? Isteri dia kata, adalah sikit bali, tepung bali, ada seekor anak kambing betina kecil je, tak besar, cukuplah mungkin 5-6 orang punya makan. Kambing masih kecil lagi, itu aja yang ada. Jadi sahabat Nabi SAW ni beritahu isteri dia, okey, siap-siap, aku sembelih, aku lapar, lepas ni kau masak. Bila hampir-hampir siap masak, dia pun pergi jumpa Nabi SAW. Wahai Rasulullah, aku ada sediakan sedikit makanan di rumah, aku nak jemput engkau, dan engkau jemputlah, ajaklah seorang dua bersama kita. Makanan ni hanya cukup dalam 4-5 orang sahaja. Engkau ajaklah seorang dua bersama kita, kita makan kat rumah. Nabi SAW pun tanya, apa yang kau sediakan? Dia ceritalah, adalah 1 kilo 2 kilo tepung gandum, tepung bali, dan ada seekor kambing kecil aku sembelih tadi. Nabi SAW pun isytiharkan, wahai tentera-tentera semua, jom kita pergi ke rumah sahabat ni, makan. Oh, sahabat ni dah pening. Ya Allah, macam mana ni, aku masak untuk boleh cukup 4-5 orang. Nabi SAW ajak semua, lebih kurang 1000 orang lebih ada. Tapi oleh kerana dia yakin dengan Nabi SAW, banyak mukjizat berlaku, dia pun cepat-cepat pergi jumpa isteri dia. Nabi SAW dan para sahabat dah tahu dah rumah dia dekat mana. Dia pergi dulu cepat-cepat. Dia beritahu isteri dia, Rasulullah datang bawa Muhajirin dengan Ansar sekali ni. Macam mana? Isteri tanya, awak dah cerita ke pada Nabi? Dah. Lepas tu Nabi ajak, ya. Maknanya insya-Allah cukup dah tu. Isteri dia pun yakin. Isteri kata apa, kalau awak dah cerita banyak mana, tapi Nabi ajak juga, insya-Allah cukup lah tu. Dan Nabi SAW pun dah aturkan, rumah sahabat tu kecil, gila-gila masuk, 10 orang keluar, 20 orang keluar, dan seterusnya. Dan Nabi SAW beritahu pada sahabat ni, beritahu isteri kau, jangan tutup dapur, jangan matikan api, cedok, jangan tengok, cedok aja, cedok, jangan kira-kira dah, cedok. Ni kisah yang sahih, bukannya tahyul, bukannya khurafat. Masya Allah, cukup masak untuk 5 orang, makan sampai 1000 lebih orang. Bahkan ada lebih lagi, simpan, keluarga tu boleh simpan untuk makan mereka.
Ini salah satu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam tempoh itu, tuan-tuan puan-puan Allah sekalian, ada sahabat, itu sebelum peristiwa tu, ada sahabat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, lapar ni, dah satu hari tak makan." Dia tunjuk ada satu batu. Orang dulu kalau lapar dia ikat batu untuk ketatkan perut. Nabi pun buka dia punya baju dia, tunjuk kat perut dia. Dan riwayat ada kata 2 batu, dan riwayat ada kata 3 batu. Dah 3 hari Nabi SAW tak makan. Sampai tahap macam tu, persiapan untuk peperangan Khandaq. Dan Nabi SAW doa nangis-nangis setiap malam. Siang sibuk gali ke parit, malam doa nangis-nangis, minta bantuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berlaku lagi satu peristiwa yang lain tentang makanan juga, satu mukjizat. Ada seorang anak kecil perempuan ni, mak dia kata, "Bawa ni tamar, lebih kurang segenggam tamar, bawa pergi jumpa ayah engkau dengan pak cik engkau, beri makan tamar ni." Dia pun sampailah kawasan ayah dia gali parit. Lalu depan Nabi SAW, Nabi tanya, "Apa tu?" "Kurma, tamar." Nabi kata, "Beri, sini, nak tengok berapa banyak." Nabi SAW pun doakan. Kemudian dia letak dalam baju budak tu, angkat baju tu, letak dalam baju. Nabi SAW panggil, "Siapa nak kurma datang sini makan, ada makan tengah hari." Makan tengah hari kurma je. Sahabat-sahabat pun datang, tak habis-habis kurma tu. Ini mukjizat Nabi SAW, keberkatan itu di mana? Itu yang dipanggil berkat. Keberkatan ni kita tak faham. Keberkatan kita tak faham. Bahkan berkat ni nak diterjemahkan dalam mana-mana bahasa tak boleh. Ada beberapa perkataan dalam agama tak boleh diterjemahkan dengan apa-apa bahasa yang lain. Kena guna perkataan berkat juga. Kalau nak terjemah pun kena syarahkan. Tak boleh sekadar terjemah perkataan. Sebab berkat itu adalah benda yang susah difahami. Dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam peristiwa yang lain, ketika menggali parit ni, seperti mana kita sebut tadi, batu-batu yang besar, dah diagihkan tugasan setiap 40 hasta, 10 orang sahabat. Ada satu tempat tu, batu besar, batu besar, lebih besar daripada meja ni lah anggarannya. Kalau tak dipecahkan, maka mudahlah untuk musuh jadikan sebagai batu loncatan untuk ke seberang. Nak tak nak kena pecahkan. Mereka dah panggil dah sahabat-sahabat yang kuat-kuat, semua tak boleh. Mereka pun panggil Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, macam mana ni nak buat ni? Kami dah guna macam-macam dah, tak boleh nak pecahkan." Nabi SAW pun ambil pemecah batu. Nabi ketuk 3 kali, pecah berderai. Ini kekuatan Nabi SAW. Waktu itu umur Nabi 57 tahun. Dalam pukulan pertama tu, nampak satu percikan api. Bila batu bertemu dengan besi yang kuat, yang dipukul dengan kuat, berlaku percikan api. Para sahabat pun nampak percikan tu. Kali kedua, percikan lagi. Kali ketiga, percikan. Nabi SAW tanya para sahabat yang ada di keliling dia, "Kamu nampak tak percikan tadi?" Sahabat kata, "Nampak, wahai Rasulullah." "Kamu nampak tak apa yang ada dalam percikan-percikan api tadi?" "Kami tak nampak apa yang ada di dalamnya, wahai Rasulullah." Nabi beritahu, "Wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah, dalam percikan pertama tadi, aku nampak istana Syam. Aku nampak istana Syam, iaitu Syria, Lebanon, Palestin sana. Waktu tu diketuai, waktu tu dikuasai, ditawan oleh orang Rom, iaitu bawah jajahan Empire Rom. Aku nampak istana Syam." Sahabat bertakbir, Allahu Akbar. Maksudnya mereka faham bahawa satu masa nanti tentera Islam akan menakluki negara Rom dan jajahan-jajahan Rom. Dalam percikan kedua, aku nampak istana Farsi yang berwarna putih. Tadi istana berwarna merah. Aku nampak istana Farsi yang berwarna putih. Sahabat bertakbir lagi, Allahu Akbar. Maksudnya pasti satu masa nanti umat Islam akan
dapat tawan Farsi. Dan dalam percikan api yang ketiga, aku nampak istana-istana Yaman. Sahabat bertakbir lagi. Mereka faham bahawa peperangan Khandaq ini pasti kita akan menang. Sebab tu lepas tu kami, iaitu orang Islam, akan dapat tawan tiga-tiga benua tadi, tiga-tiga empire tadi. Dan itu yang berlaku. Selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dapat tawan negara-negara tersebut. Ini tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian, selepas itu orang-orang kafir pun datang. 10,000 tentera. Umat Islam pada ketika itu hanya ada 3,000 sahaja. Tentera-tentera Islam ketika itu hanya ada 3,000 tentera sahaja. Dan mereka datang daripada arah utara. Sebab Madinah ni, dia daripada arah barat, timur, memang tentera tak boleh masuk. Dia ada bukit yang besar. Dan daripada arah selatan tak boleh masuk sebab dia punya tanah dia batu-batu kerikil. Dan banyak kebun-kebun kurma. Tak boleh, mereka susah untuk mereka serang secara gorila, secara besar-besaran. Jadi mereka telah datang. Dan mereka terperanjat apabila mendapati Madinah dikepung dengan parit. Sebab ketika itu orang Arab tak reti teknik parit ni. Teknik perang parit ni mereka tak pernah tahu. Tetapi oleh kerana Nabi SAW terima pendapat Salman Farsi tadi, maka telah tergalilah parit tadi. Dan mereka hanya letak kemah di luar parit, di luar kawasan Madinah. Mereka cuba masuk dan sebagainya. Ringkaskan cerita, beberapa hari mereka cuba masuk. Tentera berkuda mereka termasuk Khalid bin Walid ketika itu belum masuk Islam lagi, cuba cari ruang. Kerana parit tu bukannya keliling Madinah, tak. Parit tu hanya menutup sebahagian sahaja jalan utama untuk masuk Madinah, tempat yang terbuka. Jadi mereka cuba cari laluan-laluan lain, mereka tak jumpa. Sebab laluan lain tu ada tentera-tentera Islam dah pasang kemah kat sana. Jadi apa yang berlaku, tuan-tuan dan Allah sekalian? Mereka cuba hasut Bani Quraizah. Bani Quraizah, ketika itu Bani Quraizah ni orang Yahudi yang masih berada dalam kota Madinah. Sebab mereka belum dihalau oleh Nabi. Mereka masih jaga perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cuba jumpa Bani Quraizah dan hasut Bani Quraizah supaya serang daripada arah belakang, daripada arah selatan. Dan arah selatan itu memang perkampungan Bani Quraizah. Dan di arah selatan juga adanya penempatan perempuan-perempuan dan anak-anak para mujahidin ini tadi. Tentera-tentera Islam punya isteri dan anak-anak ditempatkan satu tempat. Kerana Nabi SAW tahu sekiranya anak-anak dan isteri tentera Islam ini letak di tempat yang selamat, jadi para tentera pun akan berjuang dengan sungguh-sungguh, tak fikir dah anak bini. Kerana dia tahu anak bini selamat. Jadi mereka diletakkan satu tempat, lebih kurang 3 tingkat punya bangunan. Zaman Nabi dulu pun rumah 3-4 tingkat. Bani Quraizah mula-mula sekali, cara dia nak lawan Islam daripada dalam, dia cuba tawan perempuan dan anak-anak kecil yang diletak dalam bangunan ni. Jadi mereka pun telah hantar beberapa orang untuk reki dulu, tengok apa cerita. Apabila orang Yahudi datang, beberapa orang, Safiyah binti Abdul Muttalib, makcik Nabi SAW, dia ni badan besar. Safiyah ni badan dia memang, orang kata perempuan yang, kalau panggil tu perempuan yang gemuk sangat lah. Gemuk dan nampak garang. Badan dia besar, nampak garang. Ni Safiyah. Itu yang ada kumpulan nasyid buat lagu Safiyah tu. Itu makcik Nabi SAW. Jadi dia ni badan besar dan nampak garang. Bila dia nampak ada orang Yahudi datang cuba masuk bangunan ni, dia telah loncat daripada tingkat 2. Bayangkan badan tengah besar macam tu, tapi semangat dia tu, dia loncat daripada tingkat kedua. Dia pun lawan sendiri dengan apa yang ada. Ada riwayat kata memang dia ada pedang, ada riwayat kata tak, dia guna tongkat-tongkat apa yang ada je. Ibaratnya macam kita ni, tongkat penyapu sampah tu je. Tongkat penyapu tu je dia guna. Tapi semangat dia tu,
Dia halau musuh-musuh ni, Yahudi ni sampai lari lintang bukang. Jadi Yahudi ingatkan dalam tu ada tentera. Mereka pun tak jadi untuk kacau bangunan yang ada isteri-isteri dan juga anak-anak para sahabat ni. Dan Bani Quraizah pun mula ambil satu teknik yang baru, iaitu mereka bergabung dengan tentera Ahzab dan cuba beritahu tentera Ahzab jalan-jalan mana boleh masuk. Tapi semuanya telah gagal. Ringkas ceritanya, Allah Subhanahu Wa Taala telah izinkan Nabi SAW untuk berpakat dengan ketua-ketua Bani Ghatfan. Nabi SAW panggil Bani Ghatfan, ketua-ketua dia 2 orang untuk berpakat. Kerana Nabi SAW tahu Bani Ghatfan ni nak serang Madinah bukan kerana agama macam kita sebut tadi, dan bukan juga kerana politik, tetapi hanya semata-mata kerana nak duit, nak harta daripada Madinah. Nabi SAW pun telah pakat dengan ketua-ketua ini, sekiranya kamu tinggalkan peperangan ini, kami akan beri kamu sekian dan sekian. Untuk kurangkan masalah, dah 20 hari ni, dah hampir 20 hari umat Islam dikepung, makan entah ke mana, minum ke mana, lapar. Waktu tu musim sejuk lagi, semuanya kerana agama. Jadi Nabi SAW telah pakat dengan Ghatfan. Ghatfan pun terima, baiklah kami akan tinggalkan peperangan ini, yang penting lepas ini kamu kena bayar pada kami beberapa harganya. Lepas tu ada seorang sahabat Nabi, Sa'ad, telah jumpa Nabi SAW. Wahai Rasulullah, waktu zaman jahiliyah dulu kami berperang bersama dengan Bani Ghatfan ni, 1 sen pun kami tak beri. Takkanlah sekarang ni kami benar mereka batil, mereka salah, kita nak beri dia duit? Dulu kami sama-sama sesat, waktu tu pun kami tak bayar 1 sen pun pada mereka, takkan sekarang kita nak bayar? Wahai Rasulullah, tolonglah batalkan perjanjian. Kami sanggup berperang wahai Rasulullah, maruah kena jaga. Sahabat punya semangat. Nabi SAW kata, kalau begitulah kamu punya semangat, baiklah kita batalkan perjanjian tersebut. Baik, sekarang macam mana ni? Nabi SAW doa, ya Allah, bantulah tentera Islam. Dengan izin Allah, ada 1 orang daripada Bani Ghatfan masuk Islam, dan kaum dia tak tahu yang dia dah masuk Islam. Dia pun jumpa Nabi SAW. Wahai Rasulullah, ni daripada tentera musuh ni, rupanya ada tengah perang ni, ada 1 orang tentera musuh masuk Islam. Dia pun jumpa Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, kaum aku tak tahu yang aku dah masuk Islam. Arahkanlah aku supaya aku boleh buat apa sahaja untuk kucak-kacirkan tentera-tentera musuh. Nabi SAW pun minta dia, beri dia idea, beberapa idea, ringkaskan cerita. Dia pun balik ke tentera musuh, dia pun mula buat cerita, kerana ada 3 tempat boleh menipu. Tipu dalam Islam tidak dibenarkan kecuali pada 3 tempat. Salah satunya ketika perang. Al-harbu khid'ah, peperangan adalah tipu, muslihat. Kalau dalam peperangan tak boleh tipu, macam mana? Muslihat kena ada. Jadi apabila sahabat ni yang baru masuk Islam ni, dia buat macam-macam muslihat. Dia jumpa Bani Ghatfan, dia cakap macam tu, dia hasut, apalah korang ni nak bantu Quraisy? Quraisy ni dia ada masalah lama dia dengan Nabi. Yang korang sampai dah 20 hari duduk kat sini, menang pun tak, apa pun tak tentu, dapat harta tak lagi tak dapat. Dia mula hasut Quraisy, hasut Bani Ghatfan. Dia pergi pula ke Quraisy, dia hasut Quraisy. Aku ni orang Bani Quraizah, aku tahu apa Bani Ghatfan, aku tahu apa yang berlaku. Bani Ghatfan ni dah nak tinggalkan korang dah, dia dah tak nak bersama dengan korang dah. Dia hasut macam tu. Lama-lama bergaduh sama mereka, tak percaya sama mereka. Mereka pun mulalah lemah dan akhirnya Allah Ta'ala hantar angin yang sejuk dan mereka lari lintang bukang. Azan dulu.
La ilaha illallah subhanallah. Baik. Pada ketika itu Allah Subhanahu wa taala telah menghantar tenteranya yang berbentuk angin yang kuat dan sejuk, hinggalah tentera musuh tak tahan dengan ribut taufan dan angin yang sejuk itu, hinggalah mereka semua lari lintang pukang balik ke tempat masing-masing. Ini adalah satu kemenangan bagi umat Islam. Ini tuan-tuan perempuan Allah SWT sekalian, kalau kita lihat daripada kisah yang panjang ni, itu pun dah diringkaskan seringkas yang boleh. Allah Subhanahu wa taala hantar bantuannya boleh daripada awal lagi. Boleh daripada hari pertama lagi Allah Taala hancurkan musuh tu. Dengan doa Nabi SAW, Allah Taala boleh hancurkan musuh daripada hari pertama lagi. Bahkan dalam perjalanan nak menuju Madinah pun Allah Ta'ala boleh tenggelamkan mereka. Tetapi kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala membiarkan dahulu? Di akhirnya Allah Ta'ala hantar nusrah ghaibiyah, bantuan ghaib dengan tentera berbentuk angin. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tunjukkan pada kita, umat yang datang selepas para sahabat, pentingnya berjuang untuk agama. Kerana bantuan Allah bersama dengan usaha kita, mujahadah kita untuk agama. Allah Ta'ala telah janji bahawa pasti dan pasti dan pasti Dia akan bantu umat ini. Tetapi Dia minta satu sahaja, bantulah agama Dia. Kalau kita bantu agama Dia dengan sebenar-benar bantuan, dengan bersungguh-sungguh mujahadah, maka pasti Allah SWT akan turunkan bantuan Dia dalam pelbagai bentuk. Dengan angin, dengan air, dengan malaikat, dengan apa sahaja. Macam peperangan Badar kita dah belajar dulu. Bukan sahaja malaikat tu datang dalam bentuk malaikat, bahkan dalam pelbagai bentuk untuk mengalahkan musuh. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran, wala in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu bantu agama Allah, pasti dan pasti dan pasti Allah akan bantu kamu. Ini janji Allah. Mungkin ramai orang Islam tertanya, mana ni orang Islam kena tindas sana, kena tindas sini, kena serang sana, kena serang sini. Mana bantuan Allah? Sebelum kita tanya macam tu, kita tanya dulu diri kita, apa yang kita dah bantu agama Allah? Ketika agama Allah Ta'ala diperlekehkan, ditinggalkan, orang Islam tak semayang, kita dah kuatkan tak agama Allah dengan ajak dia pada semayang. Orang Islam makan riba, judi, nombor ekor, arak dan sebagainya, dah tak kita usahakan untuk kuatkan Islam dengan betulkan keadaan-keadaannya. In tansurullah yansurkum. Kamu bantu agama Allah, pasti Allah bantu kamu. Wala yansurannallahu man yansuruh. Pasti dan pasti Allah Ta'ala akan bantu siapa yang bantu agama Allah. Dalam Quran banyak janji-janji macam tu. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Wajib ke atas kami untuk bantu orang-orang mukmin. Ini janji Allah. Jadi tuan-tuan, perempuan Allah SWT sekalian, kalau kita nak bantuan Allah datang pada umat ini, kita kena ambil pengajaran daripada peperangan Khandaq tadi. Makan pun tak ingat dah. Risaukan agama, pentingkan agama melebihi segala-galanya, sampai tahap macam tu. Mungkin kita tak sampai di tahap tu. Setidak-tidaknya kita beristighfar atas kelemahan kita dalam bab tu. Alhamdulillah kita bab ibadat, Masya Allah, tahajud kita, duha kita, mengaji kita, zikir kita, majlis ilmu kita, Masya Allah. Tetapi agama Islam bukan sahaja agama ibadat. Banyak lagi aspek lain yang kita kena tengok. Di antaranya ini tadi, iaitu bagaimana kita nak
berjuang untuk menegakkan agama dengan bersungguh-sungguh, kerana janji Allah kemenangan hanya akan datang apabila kita benar-benar bersusah payah. Maksud mujahadah tu bersusah payah bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita belajar pada malam ini, dengar kisah para sahabat dalam kisah Ahzab, mendatangkan lagi semangat pada kita untuk kita bersama-sama dalam memperjuangkan Islam dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah SWT bantu dan turunkan nusrah ghaibiyah untuk umat ini apabila kita telah menggemblengkan segala tenaga dan usaha kita untuk bantu agama Allah SWT, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa imanan kamila wa yaqinan sarika wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fihi wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al mursalin. Walhamdulillah.